Bismillahirrahmanirrahim. Ya Habib, saya mau bertanya, bagaimana nasihat Habib di akhir-akhir menjelang daripada akhir Ramadan ini? Banyak orang disibukkan dengan urusan dunia seperti makanan, bazar, kedai-kedai pakaian untuk hari raya. Jadi 10 terakhir yang merupakan inti akan mendapatkan suatu kebaikan, tapi malah banyak untuk urusan duniawi. Bagaimana nasihat Habib tentang hal ini? Syukur, Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan ya, inilah dia nasihat-nasihat yang terakhir untuk menjadikan peringatan, kerana peringatan ini sangat baik bagi orang-orang yang beriman, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Ya, Allah Taala telah mengingatkan dalam surah Az-Zariyat tersebut ya, satu peringatan apa jugalah peringatan kita dalam dunia ini, peringatan kita dalam persahabatan, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam menjalankan tugas, semua ada peringatan-peringatan supaya kita menjadikan peringatan ini berguna bagi kita dan keselamatan dunia dan akhirat. Dan kita lihat sekarang ini bulan Ramadan akan berakhir. Berakhirnya bulan Ramadan ini, dan bulan Ramadan ini nampaknya tahun ini banyak yang komplain, banyak yang macam susah hati, banyak yang tak boleh nak cakap apa juga di akhir-akhir ini pasal udara terlalu panas. Kalau kita tanya di negara-negara mana pun dalam Asia ini, semuanya negeri semua cerita panas sana, panas ini keadaan. Tapi kita janganlah melampau-lampau sangat ya memikirkan perkara ini, kerana ini semua kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lebih pandai daripada Allah Taala, kita pandailah kita panggil hujan. Wahai hujan, kenapa tak turun-turun? Kita marahkan dengan Tuhan, kita bilang, Tuhan, sudahlah kita puasa, kita dalam keadaan lapar, kita nak komplain saja. Ini keadaan panas macam ini, apa kita nak buat ya? Ini semua kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan Allah Taala tu biarkan, Allah Taala biarkan. Sengaja aku nak kasihkan panas ini. Tapi kalau datang kemurkaan Allah Taala macam mana pula? Cuba kita fikir baik-baik. Kalaulah Allah Taala sekarang dah dengar sana sini orang marah sana, marah sini pasal panas ini, sekali Tuhan kasih betul-betul bom dari atas langit, keluar api, panas lagi, masukkan kepada alam dunia ini, macam mana? Hancur dunia ini kan? Boleh terbakar, hangus terus dunia ini. Jadi kita ingat baik-baiklah, jangan kita mencari kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal Allah Taala sudah banyak melihat dan mendengar bermacam-macam kemurkaan, bermacam dosa-dosa, kezaliman-kezaliman yang dibuat oleh manusia di alam dunia ini. Tuhan sudah tengok macam-macam sekarang di negara-negara Arab sekarang, negara Palestin, di negara-negara mana sajalah. Banyak berlaku kezaliman sana, kezaliman sini. Sebab itu Allah Ta'ala turunkan malaikat di akhir-akhir ini, malaikat Jibril, malaikat segala seluruh malaikat akan turun dia di akhir-akhir Ramadan ini, akan memperlihatkan ya segala umat Nabi Muhammad SAW. Siapa yang rugi, tak nak beramal, dia akan rugi. Jangan kita fikirkan banyak-banyak lagi lah ya. Jadi kita ambillah peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini. Bagaimana firman Allah Taala ya, di akhir-akhir kita berada dalam bulan Ramadan ini, kita buatlah, bekerjalah sebagus-bagusnya, sekuat-kuatnya kita bekerja. Maknanya beramal. Kita beramal ya supaya Allah Ta'ala lihat, dan kita beramal supaya Rasulullah dapat melihat, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan kita itu tadi. Jadi apa firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Qala Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam surah Taubah ya, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Apa minta Tuhan? Minta apa? Tuhan minta daripada hamba-hambanya, buatlah, bekerjalah, beramallah supaya Allah Ta'ala dapat melihat.
Jadi kita tunjukkan amalan kita macam orang-orang bekerja di akhir-akhir ini, peniaga-peniaga. Cukup kerja keras siang dan malam mereka. Apa tujuannya? Nak cari duit. Duit saja. Tidak ada lain. Ya, masing-masing nak cari. Semua orang nak duit, tak ada salah. Dia cari dengan cara yang halal. Tidak ada menjadi salah sama sekali. Dia berusaha. Jadi dia nampakkan pekerjaan dia. Dia sebagai seorang peniaga. Dia melihatkan supaya orang-orang datang membeli apa jualan-jualan yang dia sediakan. Jadi kita ingatlah dalam akhir-akhir ini, janganlah sampai kita tak sembahyang maghrib, kita berbuka puasa banyak di hotel-hotel, di tempat-tempat yang tertentu, mengadakan buffet sana, buffet sini, harga cukup mahal, satu orang RM30, $30, $40. Terpaksa mereka hadir cari, nak cari tempat dan makanan-makanan yang sesedap-sedapnya. Itu semua tak ada salah lah. Itu semua bagus untuk kesihatan, untuk kita nak hidup, ya. Kita nak bersenang-senang sedikit lah untuk dengan makanan-makanan yang cukup disediakan ini. Dengan belanja terpaksa sampai belanja bulan Ramadan. Biasa orang belanja satu bulan RM1,000. Bulan Ramadan ni double pula jadi RM2,000. Ini semua tujuan-tujuan sudah lari daripada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersederhanalah, ya, dalam minuman, sederhana dalam makanan, jangan melampau-lampau, nanti menjadi penyakit, ya. Kita ingatlah, kita sekarang ni dalam keadaan serba salah, ya. Kita dalam cuaca yang begini dahsyat panasnya. Ini belum lagi panas hari akhirat. Kita sudah tak tahan. Belum lagi 40 temperaturenya. Belum lagi 50 temperaturenya. Kita sudah tak tahan. Tapi kita sabar. Siapa yang ada rumah, ada aircon, ya, ada aircon, ada angin-angin yang sejuk, alhamdulillah. Kita duduk di dalam rumah lah, ya. Kita jangan berjemur di luar pula lah. Jadi kalau kita nak berbuka puasa pun, kita cari tempat yang teduh, yang apa semua untuk menyelamatkan kita. Jadi kita tunjukkanlah amalan-amalan kita yang baik di akhir-akhir ini, supaya Allah Ta'ala dapat menilai amalan kita nanti di akhir Ramadan. Jadi jangan lupalah, ya, apa juga yang kita berhadapan, kita lupakan, jangan kita marah dengan Tuhan. Tolong jangan marah dengan Tuhan. Tuhan itu maha mengetahui. Pasal apa Tuhan yang suruh orang yang berpuasa? Bukan orang lain suruh buat. Ini Allah, ini sebagai rukun. Ya, rukun kita terpaksa buat. Whether we like it or not, we have to do. Kita mesti puasa ibadah. Melainkan kita sakit. Kita sakit tu lain cerita lah. Semua ada keuzuran, ada sebab-sebab, semua dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas itu kita qada balik. Jadi soalnya sekarang apa? Apakah amalan-amalan yang bagus, ya, kita nak buat di akhir-akhir ini? Kita jangan lupa. Ustaz sudah ingatkan berkali-kali, ya, kita jangan lupa ibadah sembahyang, jangan kita tinggalkan sembahyang. Dan kita boleh sambung lagi dengan wirid-wirid. Kita baca tasbih, kita baca zikir, kita baca ratib, dan kita utamakan membaca Quran. Jangan kita tak baca langsung Al-Quran. Kita bacalah Quran seberapa boleh. Satu hari kita baca 1 juz pun boleh, setengah juz pun boleh, 3 muka pun boleh kita baca, ya, sampai kita khatam Al-Quran dalam bulan Ramadan ini. Dan begitu juga, ya, kalau yang bagus-bagusnya, siapa yang ada sedekah, ada kelebihan, ya, ada zakat, sampaikanlah, berilah kepada orang-orang yang memerlukan. Inilah masanya mereka berharap-harap pertolongan, ya. Anak-anak yatim, orang-orang yang dalam susah ni cukup banyak. Kita kadang-kadang rasa malu, ya. Habib kalau orang kaya, memang Habib nak tolong orang semua. Betul Habib cakap. Ustaz cakap terus terang ini. Kalau ada harta, ada apa pun, ada rumah sewa, ada apa, memang kita nak keluarkan, nak tolong orang-orang yang susah. Memang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukan semua orang, ya. Sebab itulah Habib suka kadang-kadang bercakap dengan orang yang tertentu. Adakah orang-orang Islam kita hari ini, orang-orang Islam yang mengatakan umat Nabi Muhammad SAW, adakah kita ni betul-betul yakin 100%, 100% dengan Al-Quranil Azim? Bagaimana janji-janji Allah Ta'ala di dalam Al-Quran? Adakah semua orang Islam percaya? Betul kita percaya Al-Quran itu sebagai pedoman. Kita percaya Al-Quran itu kalam Allah. Kita percaya Quran itu datangnya daripada Allah. Dan segala yang diceritakan dalam Al-Quran itu adalah benar, tidak bohong.
Tetapi cuba kita baca bab sedekah, kelebihan orang bersedekah. Allah Ta'ala bilang, aku bayar balik kalau kamu tolong orang. Kamu sedekahkan, kamu apa pengen juga zakat kamu semua, aku akan bayar balik. Adakah semua orang percaya itu? Adakah orang-orang kaya-kaya terbuka tak pintu hatinya? Orang-orang kaya al-aghniya, adakah mereka itu sanggup berkorban untuk menolong orang-orang yang susah ini? Berapa banyak? Ya, jadi maksudnya, kalaulah kita baca Quran saja tapi kita tidak ada yakin, kita tidak percaya pada janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan menjadi rugi dunia dan akhirat. Cuba itu ingatlah. Cubalah masing-masing berfikir. Kita baca saja Al-Quran ataupun kita beramal ataupun kita bertadabbur, cuba kita fikir kelebihan orang yang memberi sedekah tu berapa besar pahalanya. 700 kali 700 kali ganda kalau kita betul-betul percaya. Itu janji Tuhan. Tuhan tak bohong. Itu ya, segi itu. Jadi kita jangan lupalah, berilah peluang ya. Siapa-siapa yang ada kemudahan, siapa-siapa yang ada rezeki, siapa-siapa yang ada ada zakatnya, ada sedekahnya, tolonglah, berilah kepada orang-orang yang memerlukan pertolongan, terutama dalam bulan Ramadan al-Mubarak ini. Bagi kita ingatlah, itu satu. Kedua, kita ingat kita hidup dalam dunia ini, apa yang telah tersebut dalam kitab-kitab ada mengatakan kita akan berakhir dengan kubur. Kita akan dipindahkan daripada alam dunia kepada alam kubur. Macam mana kita nak cahayakan kubur apabila kita berada di dalamnya? Sebagaimana dalam kitab ada tersebut dalam kitab kitab karangan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dan karangan ulama-ulama yang lain ada menyebutkan sab'atu asya' tunawwirul qabr. Antaranya ialah al-ikhlas fil ibadah. Kita berikhlas dalam ibadah. Kita sembahyang, kita berdoa dengan Tuhan, kita yakin dengan Allah, kita percaya. Kita melakukan ibadah itu semata-mata kerana Allah Ta'ala, bukan kerana ketua kita, kerana kita punya yang menyuruh kita, orang yang kita bekerja dengan dia, katakanlah dia ketua, dia sebagai ini, sebagai apa, kita sebagai pekerja. Jadi kita kerja ni kerana Allah ke kerana dia? Kalau kerana Allah, ikhlas betul-betul kerana Allah, baru dapat pahala. Kalau kerana orang suruh, paksa, orang hukum, itu sebatu satu pun tak ada di sisi Allah Ta'ala, tidak ada faedahnya sama sekali. Kita nak ingat itu. Kita buat itu pekerjaan. Kita membaca tahlil, kita membaca doa, kita membaca Quran. Kalaulah disuruh oleh ketua-ketua kita, kita buat itu bersungguh-sungguh ataupun jangan tidak saja. Kita buat ini kerana ketua kita, itu kosong, tidak ada dapat pahala sama sekali. Kalau kita buat itu betul-betul kerana Allah, barulah datang pahalanya. Yang kedua, birrul walidain. Dalam bulan Ramadan ini, nampakkanlah kita taat kepada kedua ibu bapa kita. Jangan kita derhaka. Cari pahala melalui ibu bapa kita. Beri doa kepada ibu bapa kita. Datang, hormat kepada kedua ibu bapa kita, ya. Yang ketiga, silaturahim. Jangan kita putuskan hubungan kita dengan saudara kita, dengan adik-beradik, keluarga kita, ya. Kita jangan putuskan hubungan kita selalu. Walaupun kita tidak senang, walaupun kita rasa tak sedap, kita dekatkan diri kita balik. Jangan niat nak bermusuh-musuh, jangan niat nak putus hubungan. Kita satu ibu dan satu bapa. Kita ingat ini semua. Kerana kita putuskan hubungan, kita tak dapat cium bau syurga lagi terus. Ingatlah itu pesanan Rasulullah SAW. Begitu juga dalam kita silaturahim, kita bekerja di pejabat, sama ada kerajaan atau swasta, kita berkawan, kita bersahabat, kita bersama-sama bekerja. Jangan bermusuh-musuh di antara satu sama lain. Ustaz sama ustaz jangan bermusuh-musuh. Guru sama guru jangan bermusuh-musuh. Nanti akhirnya satu pun tidak ada gunanya sama sekali. Ya, kita nama saja Islam, kita nama ini, tapi kita bermusuh. Hati kita kotor kepada orang, tidak bersihkan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sanggup bermusuh-musuh sampai kita putus hubungan. Akhirnya kita tidak mahu lagi berjumpa dan tidak mahu lagi bercakap kepadanya. Inilah yang banyak terjadi di dalam akhir-akhir zaman ini. Yang keempat, Allah yudayyi' umrahu fil ma'siyah. Jangan kita sia-siakan umur kita dalam jalan maksiat, jalan mencari dosa. Itu na'udzubillah min zalik. Yang kelima, Allah yatba' hawa. Jangan kita ikutkan perasaan. Kita mesti kontrol kita punya nafsu, kita mesti kontrol, ya.
kita mesti kontrol apa-apa yang kita mahukan, kita mesti kontrol lah. Kita ingat macam mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ingat itu firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keenam, ayashtahid fi ta'ah, maknanya kita selalu berusahalah di akhir-akhir Ramadan ini, wasari'u, sebagaimana firman Allah Taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum ila akhiril ayat. Maknanya kita banyak-banyak berusaha, banyak-banyak kita kuatkan amal ibadah dengan minta keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta maaf kepada Allah Taala. Kita baca Quran, kita minta, ya Allah, dengan berkat Al-Quran, maafkanlah segala kesalahan saya, maafkanlah segala dosa-dosa saya. Apa jugalah kita minta. Jadi kita berusaha, bekerja keras, ya, untuk minta keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketujuh ialah an yuksira zikrullah, dan kita banyakkan zikrullah. Kita ingat Allahu, kita ingat la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Kita banyakkan memberi selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ringkasnya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itulah dia, ya, pesanan-pesanan Habib dan nasihat-nasihat yang terakhir ini, supaya kita dapat faedah dan manfaat daripadanya. Dan apa jugalah yang terjadi dalam masa ini, dalam cuaca yang cukup panas ini, kita ingatlah ini adalah salah satu daripada kejadian, ya, kita nak katakan ujian Allah Subhanahu Wa Taala, ujian ataupun cubaan yang menimpa. Yang inilah dia caranya Allah Ta'ala nak melihatkan kepada hamba-hambanya di alam dunia ini. Tapi kita yakinlah bahawa apa jua cubaan, apa jua dogaan, Allah Ta'ala nak menggoda kita untuk mendapatkan darjat keimanan kita, sejauh mana kita tetap istiqamah pada jalan lurus Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sadarlah dan insaflah, segala cubaan adalah cubaan itu, dan apa juga ujian itu tanda cinta kasih Allah pada hambanya. Dan ingat jugalah, hadapilah segala cuaca-cuaca yang panas ini, ya, sebagai cubaan dan dogaan Allah, dengan warna senyuman muka kita, agar hati kita terasa lapang serta damai dan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tumbuhkanlah jiwa kita dengan kesabaran saat cubaan yang datang pada kita pada masa ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memelihara kita dan selamatkan kita semua. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semoga Allah Ta'ala selamatkan, ya, segala-galanya, ya, daripada segala keburukan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita semua. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya qadiyal hajat, ya qadiyal hajat, ya kashifal kurubat, ya ghafiral dunubi wal khati'at, ya man babuhu maftuhun lit talibin, ya man babuhu maftuhun lit talibin. Iftah lana ya Allah abwab as-sama' liqabuli hadha du'a, ya mujibad da'awat. Allahumma ya Allah sallimna wa khallisna min hadzal bala wa min hadzal waba bifadlika wa ihsanika wa ridaka ya rabbal alamin, bihaqqi syahri Ramadan al-mubarak. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum.